mendapatkan pahala ketika beramal boleh merosakkan keikhlasan di dalam ibadah. Itu. Okey, very clear soalan yang kemas daripada penanya tadi, sahabat kita. Okey, jadi kita bagi soalan sikit kan macam mana? Boleh kita bagi SL tu lah. Terima kasih. Soalan ni kita kadang selalu jawab. Sebab soalan ni dia mari daripada satu teori. Teori ni teori kerohanian lah juga. Dia kata kita ni beramal kerana Allah. Jadi kalau kita beramal kerana nak masuk syurga, jadi syirik. Nampak? Ni dia punya angin-angin ajaran ni dia macam-macam. Jadi syirik sebab beramal kerana Allah, bukan beramal kerana syurga. Ini adalah orang yang dia duduk saja-saja, sandak di dinding, dia andaikan agama. Dia tak baca nas, dia tak baca Quran, dia tak baca hadis. Manusia memang beramal kerana Allah. Tetapi siapa yang menawarkan syurga? Siapa tawar? Allah yang tawarkan. Dia bagi tahu, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Tadi Ustaz Nazim baca, uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga. Tuhan kata wasyari'u, bersegeralah. Tuan-tuan tengok Quran ajib, Quran ajaib. Bila dia sebut tentang syurga, dia suruh kita wasari'u wasabiqu. Dia suruh kita ni berlumba. Tapi kalau dia sebut tentang dunia, dia tak suruh kita lumba. Wallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dia menjadikan kamu muka bumi ni mudah. Jalan atas muka bumi. Wa kulu min rizq, dan makanlah rezeki. Untuk dunia ni dia tahan jalan lah, dapat. Tapi untuk syurga, dia kata lari. Lumba untuk dapat. Allah yang tawarkan syurga. Sebab itu dia tak kata amallah untuk aku tahulah nak bagi hamba macam mana. Tak. Dia bagi tahu yang ni pahala macam ni pahala banyak ni, ini dijanjikan ini. Ada pula perbezaan amalan ni pahala banyak ni, yang ni tawaran-tawaran yang berbeza. Kerana dia telah ciptakan kita macam tu. Dia bukan saja cerita syurga. Dia ceritakan tentang apa yang ada dalam syurga. Kadang-kadang Allah cerita tentang syurga ni sehingga yang orang lelaki ni lah, orang perempuan buat macam tak dengar, macam orang lelaki, sehingga benda yang menjadi keinginan lelaki, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Orang kata dia sediakan bidadari itu yang tidak dipecahkan darahnya sebelum itu insan ataupun jin. Maksud you are the first. Sebab al-insan majbulun, manusia itu memang dijadikan demikian, keinginan dia. Kerana di dalam syurga itu adanya redha Allah. Pasal Allah tak kata yang mana aku redha dia, mati macam tu lah. Tak. Dua tempat dia ada, syurga dan neraka. Syurga, neraka, satu tempat lagi yang mana tak pergi mana-mana. Yang ni yang bawa diri sendiri lah. Tak ada. Kalau masuk neraka berarti mendapat kemurkaannya, redanya berarti mendapat syurga. Baca surah Ar-Rahman, semua offer tentang syurga. Dia cerita syurga, buah-buahan dia, sungai dia. Sebab itu siapa yang ikuti Quran, dia akan tengok Quran cerita syurga, cerita neraka, cerita neraka, cerita syurga. Sebab manusia demikian. Orang yang tidak ada spiritual, orang yang tidak ada kerohanian, dia tak faham, dia duduk bersandar, dia jadi macam ayah pin. Dia berfikir, oh kalau amal kerana syurga,
Dia tak tahu orang yang beramal kerana Allah, membaca Al-Quran, mendengar cerita syurga, menangis di tengah malam, dan mendengar cerita neraka, menangis di tengah malam ketika membaca Al-Quran. Dalam tangisan kerinduan syurga, ia merindui Allah Azza wa Jalla. Dalam tangisan ketakutan kepada neraka, ia merasai kegerunan kepada kebesaran Allah Jalla wa'ala. Tapi orang tak pernah mengalami, dia tak baca Quran, dia tak solat malam, dia tak sujud pada Allah. Dia ada buat teori. Ni kalau semayang pun kena nak masuk syurga, ni syirik tak sampai maqam lagi. Dia buat teori dia. Dia tidak merasai halawah, manisnya makna membaca Quran, manisnya makna sujud, manisnya makna beribadah, manisnya makna bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan hal yang boleh buat teori. Orang-orang saleh merindui Tuhan. Tetapi manifestasi daripada kerinduan itu, lahirnya kerinduan kepada upah yang Allah berikan, syurga. Upah yang Allah berikan. Sebab tu kita ni amal. Allah janji syurga. Tanda. Tak ada orang dapat syurga, aku masukkan dia dalam syurga, tapi orang meluat kat dia. Tak ada. Cinta Allah dan dia masuk syurga. Dan tak ada orang masuk neraka dalam keadaan Allah sayang pada dia. Dan juga tidak ada. Itu adalah sebahagian. Terima kasih soalan tu. Saya tahu soalan tu kadang-kadang dia ada dalam Facebook lah, ada dalam apa, dia bermain, mengganggu fikiran sebahagian orang. Akhirnya semayang apa pun tak, aku tak buat apa sebab aku takut nanti kalau nak dapat syurga jadi apa? Jadi syirik kita. Orang semayang banyak rakaat, orang buat, Nabi tawarkan pahala itu, pahala ni, pahala ni tak boleh syirik. Semua ni termasuk jenis balok tadi juga. Dia malas, dia buat satu teori yang luar daripada itu. Terima kasih. Ustaz Nazim nak tambah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Saya bersama Datuk dah jawab lengkap dah. Cumanya saya nak tambah sikit. Memang ada hadis Nabi SAW yang kalau dikaitkan berpuasa dalam bulan Ramadan ini kerana mengharapkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Contohnya Nabi SAW sebut, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang kalau dia itu berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, iaitu mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya mengharapkan pahala di mana bolehlah, sebab dia dikirakan dengan dia berpuasa kerana nak mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tentang risau kalau tak ikhlas dan sebagainya, keikhlasan tu adalah di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau dia mengharapkan pahala daripada Allah, Allah lah yang memberikan perintah tersebut, dan kita mengharapkan pahala yang Allah tawarkan. Macam Datuk Mufti kata tadi, sudah pastilah diberikan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.